Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan hikmah-Nya, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita saling ingat memperingati antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu. Sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambahan pula kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan hidayah dan bulan hikmah. Yang saya nak jelaskan hari ini dalam tempoh yang ada ini, apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Kita nak kejar Ramadan, nak tahu Ramadan, nak dapat kelebihan Ramadan, kita kena tahu apa istimewa Ramadan. Dan antara keistimewaan Ramadan ada hikmah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-ayat. Ada dua perkara yang saya nak jelaskan di sini. Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 267, 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan sentiasa menjanjikan kepada kamu kefakiran. Kefakiran jangan ingat duit. Jangan ingat duit saja. Jangan ingat harta saja. Kaya jangan ingat duit saja. Jangan ingat harta saja. Kefakiran yang dimaksudkan di sini iaitu akhlak. Kefakiran yang dimaksudkan sini tiada agama. Kefakiran yang dimaksudkan kat sini jadi itu tiadanya ketawadunan manusia. Itu janji syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kamu untuk buat benda yang haram. Contoh, manusia akan hilang akhlaknya apabila dia mengejar benda yang haram. Baru ni kecoh dekat laman sosial, apabila seorang pengguna kosmetik menggalakkan orang guna bahan-bahan daripada babi. Sebab dia kata muka dia cantik sebab pakai bahan kosmetik yang ada babi. Dia bangga pula. Sebab apa? Sebab dia telah tertipu dengan apa yang dijadikan oleh syaitan. Syaitan janji pada dia, kamu akan nampak cantik kalau gunakan benda yang Allah haramkan. Dia guna. Maka hilanglah dia punya haibah. Dia panggil haibatul insan. Kemuliaan manusia itu hilang. Allah haramkan, Allah najiskan babi, kau guna babi. Allah haramkan arak, kau minum arak. Hilang dia punya kemuliaan. So siapa buat nak otak? Cuba tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Tuan-tuan tahu kata contoh, tuan-tuan nampak tu imam kita, tu imam spa ni mabuk sekarang. 3 botol toddy minum. Contoh, adakah tuan-tuan akan sembahyang tak boleh? Tuan-tuan nampak saya berpoya-poya dengan perempuan dekat kelas malam, dengan songkok pun tak cabut ni. Contoh, adakah hari ni tuan-tuan ada tak? Tuan-tuan mesti kata, ya, semalam aku tengok ini perempuan. Nak tengok tak? Sebab fitrah akan tolak kerana
kemuliaan seseorang itu hilang dengan maksiat. Illa itu kecuali Allah mampukan. Kecuali dia bertobat. Tuan-tuan. Maka kata Allah Ta'ala, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Syaitan janji keburukan, Allah janjikan kemuliaan. Tapi yang mulia itu kamu tak ikut. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Seterusnya Allah kata, yu'til hikmata man yasha. Allah ni pula dia akan bagi kepada kita hikmah. Hikmah ni tuan-tuan, ni yang saya sebut. Bila Allah bagi hikmah, termasuk kita bulan Ramadan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Bila aku dah bagi kepada mereka hikmah, mereka nampak akan hikmah, mereka sebenarnya telah menerima suatu perkara yang cukup mulia. Apa hikmah? Pertama, Syekh Muhammad Abdul dia kata hikmah yang dimasukkan yang kita kena kejar ni, pertama al-ilm. Kita akan dapat hikmah apabila kita ada ilmu. Maksudnya hikmah tu kita tahu falsafah di sebalik segala-galanya yang ada depan kita. Contoh Ramadan, tuan-tuan kena tahu apa falsafah Ramadan. Sepotong hadis pendek tetapi jawami'ul kalam. Jawami'ul kalim. Komplit. Nabi kata apa? Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah sebab pada sahur tu ada keberkatan. Simple. Tetapi daripada sahur itu orang tafsir, ulama tafsir, pertama disebabkan sahur kamu dapat bangun bertahajud. Itu bagi hikmah. Daripada ilmu hadis Nabi yang pendek keluar macam-macam hukum. Allahu Akbar. Daripada hadis Nabi kata bila kamu bersahur dapat barakah. Mana barakah dia? Kamu bangun di awal pagi. Orang tak bangun pukul 4 pagi selain daripada bulan Ramadan. Dah. Bulan Ramadan ni semua pakai bangun. Buat apa? Dia nak sahur. Sebelum sahur apa kau buat? Sembahyang 2 rakaat. Allah buka. Itu bagi hikmah. Falsafah di sebalik sahur. Ni hari ni saya berat saya tajuk dia bukan saya beratkan. Saja tak beratkan. Biar kita mikir sikit kan. Ini dia bagi falsafah. Dia bagi falsafah ilmu. Asyik lawak je tak boleh juga. Kita ni kena guna, kita punya brain, otak ni biar kita kaji sikit. Bila Allah sebut hikmah, falsafah di sebalik, semayang atau ni bangun, barakah itu Allah bagi kita bangun, tahajud. Sama juga falsafah kata apa nama? Imam Az-Zahabi, bila kau bangun untuk buang air kecil ketika di pertengahan malam, apa falsafah ni? Allah kejut kau untuk bangun. Datuk Abdah kalau dia kata sekarang tidur pun tak lain. Dia kata satu. Datuk emosi sebab sebab apa? Sebab kalau makin tua makin sedap tidur macam orang muda, maknanya dia mati apa? Nampak tak? Lagi tua, lagi tak lalu makan. Lagi tua, lagi kita tak boleh nak tidur banyak. Arwah ayah saya ingat lagi. Dia kata semakin dia tua, semakin dia kuat kencing malam. Allah akan suruh bangun. Bila dia kata dia kencing, dia rasa macam tak ada gamak nak tidur balik. Sebab Allah dah kejutkan. Tu pukul 3:30. Itu waktu mustajab doa. Waktu Nabi bangun bertahajud. Allah bangunkan kita. Ada orang tengah tidur, mimpi ngeri, sesedar, dia boleh terkejut, bukan bangun tahajud. Terkejut, Allah Akbar. Mimpi hantu curi dia. Tengok, mimpi waktu pun ada hikmah. Kita jarang baca Fatihah, tak baca ayat kursi sebelum tidur. Nabi sedang ajar sebelum tidur baca ayat kursi kemudian 3 kul. Nabi ajar. Tapi kita tak baca. Masa kena tidur, pandai pula baca ayat kursi. Itu yang tak jumpa ayat. Tak keluar Allah Ta'ala. Tak keluar kan. Saya cakap sebab aku pun kena diri. Ayat ustaz kena diri. Cari tak jumpa. Lain kalau Allah Akbar. Dia keluar juga. Tapi kalau kamu biasa, dia akan jadi biasa. Hikmah. Allah bagi misi ada hikmah. Daripada sahur, Nabi kata barakah itu, kamu dapat jaga kamu punya ma'idah.
Baru ni saya conference dengan pakar khusus, pakar kanser khusus, Profesor Dr. Raja Effendi, HUKM. Dia yang, kalau kat Malaysia ni, yang cakna terhadap kanser usus dia lah. Dia kata, sahur ni, bagusnya sahur, dia mencegah daripada kena gastrik dan GERD. Dua penyakit berbeza. Pertama gastrik, yang kedua GERD. Dua-dua ni kalau tak jaga, dia boleh kena yang ketiga, kanser usus. Cara untuk elak daripada gastrik masa bulan Ramadan, Nabi suruh sahur. Dan tengok pada minuman Nabi, Nabi akan sahur dengan susu. Susu adalah terbaik untuk sahur. Dia punya rahmat, keberkatan. Tengok, barakah. Itu bagi hikmah, falsafah di sebalik kata-kata Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, tahajud, lepas tu makannya baik, lepas tu yang ketiga, bagusnya alhamdulillah Ramadan ni tuan-tuan, tanya semua ADK Surau, tanya ADK Masjid, full house masjid semua. Kenapa itu? Sebab semua bapa muda. Rakyat Malaysia ni bukan nak sembahyang di masjid, nak tapi tak bangun tidur, tu je. Tak terjaga. Ramadan dia jaga, dia memang dah terbangun, dia pergi masjid, waktu hebat. Rugi bila dia bangun, makan sahur, tidur balik, tak sembahyang dulu. Dahsyat. Macam mana puasa ni? Puasa sah, tapi dia berdosa kerana tak sembahyang. Tak sembahyang Jumaat, tak sembahyang subuh. Lebih parah lagi, subuh tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, maghrib tak sembahyang, isyak tak sembahyang, tarawih sembahyang. Itu lagi mangkuk, tuan-tuan. Macam mana tu? Yang wajib tak sembahyang, tarawih sembahyang. Dia kata tak boleh, rasa macam guilty tak sembahyang tarawih. Semua sekali dia. Ini dipanggil Dr. Yusuf Qardawi apa? Ini dipanggil Abdul Lir Ramadan. Hamba kepada Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Itu sebabnya Ustaz Azhar itu terus tegur baru ni. Ramadan bukan bulan Quran. Ramadan bukan bulan sedekah. Ramadan bukan bulan datang masjid. Sebab bulan-bulan lain kita buat semua ni, betul tak? Cuma Ramadan li ziyadatil a'mal, tambah amalan. Sebelum ni sedekah RM5, Ramadan RM10. Sebelum ni sembahyang 2 rakaat malam, bulan Ramadan sembahyang sampai 8. Tambah, itu dipanggil ziyadatul a'mal fi Ramadan. Itu betul. Itu sebab Imam Syafi'i, dia tambah khatam Quran dia daripada 30 kali khatam sebulan kepada 60 kali sebulan. Ramadan dia tambah. Kalau kita sama je, kita tak ada beza. Kita membiasakan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain. Itulah hikmah daripada sepotong hadis Nabi yang pendek. Itu kata Nabi dalam hadis yang lain, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Nabi tak cakap banyak. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang hebat, dia tak cakap banyak, dia pendek tapi padat. Orang tu biar sampai time pun. Ni baru hikmah tu. Hikmah. Semua yang Nabi sebut ada hikmah dia. Pendek tapi jawab yang clear. Allah sebut dalam Quran, pengharaman daging khinzir, au lahmul khinzir, daging khinzir haram. Allah sebut satu je ayat tu. Kajian tentang babi. Ya Allah, banyak. Daripada babi saja 1001 produk boleh hasil. Allah sebut daging khinzir haram. Sedangkan kalau kaji zaman Nabi tak ada pun kandang khinzir kat Madinah Munawwarah. Datuk pergi Mekah banyak kali ni. Datuk sampai kat Mekah ada tak? Orang tahu tunjuk, tuan-tuan, di sebelah kanan ni dekat tempat apa nama pokok taman ni, di sini tempatnya kandang khinzir yang pertama dalam bumi. Tak ada bang, tak pernah, tak jumpa. Memang ada. Tapi Allah sebut khinzir. Itu bagi hikmah. Daripada situ keluar banyak-banyak macam-macam produk. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok sejauh mana kamu boleh tahan dengan ujian semua. Nak bagi kulit cantik pun pakai khinzir. Dia bagi apa? DNA khinzir, darah khinzir.
genetik, macam-macam diguna. Budak kita pula, saya dah pakai, tengok muka saya berkuntuk penuh dengan jerawat, batu. Bila pakai, alhamdulillah, licin sebut. Alhamdulillah. Walaupun babi, kita dalam keadaan darurat. Nampak dia kata darurat pula lah. Darurat ni tuan-tuan, kalau tak makan, mati. Kalau tak pakai, mati. Kalau tak guna, mati. Contoh. Doktor perubatan, dia gunakan Tissel 2. Tissel 2. Tissel 2 ni dia ubat. Dia gam. Orang kalau kena, na'udzubillah, tak jauh, kalau tuan-tuan kena stroke, dia kena pecah, dia kena buka sini. Lekat. Darah blok kan, dia akan belah. Dia akan buat pembedahan besar di otak. Bila buka otak, nak tutup balik dalam otak ni dia ada cair. Dia tutup lapis. Lapisan pertama, dia sebelum dia jahit, dia akan letak gam dulu, lepas tu dia jahit. Ada tu kata dia jahit, lepas tu dia gam. Ni Profesor Datuk Dr. Hanafiah, pakar bedah dekat HUKM, pakar bedah dunia ni. Tutup otak tu. Lepas tu tutup dengan gam pula. Lapisan atas tu jahit, tutup gam pula. Tak nak bagi bocor. Sebab bila bocor boleh kena sawan. Sawan, boleh kena sawan. Cuba kita orang Melayu tambah babi pula tadi. Babi pun tanya apa kaitan sawan dengan aku. Babi tak nak kena sawan. Tapi apa kaitan sawan babi tu? Dia sawan je. Gam tu adalah Tissel. Tissel tu ada babi, ada genetik. Dia pakai lemak. nak kena pakai. Kalau tak pakai, boleh mati orang tu. Maka doktor pakai. Tak ada pilihan. Itu bagi darurat. Kalau tak pakai, mati. Kalau tak buat bedahan, mati. Atau gila. Kalau jerawat, ada tak? Sahabat kita meninggal. Kenapa? Jerawat penuh. Ada tu? Pernah jumpa? Tak pernah kan? Tak ada. Maknanya sampai darurat itu dipanggil tahsiniyah. Benda tambahan. Nak bagi cantik muka, kau pakai lemak babi, pakai darah babi. Hukumnya haram. Itu manusia. Jadi waktu kerana itu, ilmu tu mainkan peranan. Pendek tapi mendalam. Itu pertama. Nak dapat hikmah ni, kena ada ilmu. Itu sebab ayat pertama turun pada Nabi, Iqra. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta. You kaji penciptaan manusia pun diisahkan. Itu cerita panjang. Nombor 2. Macam mana nak dapat hikmah? Yang Allah kata, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bila aku bagi hikmah, itulah tanda-tanda hidayah dan taufik. Hikmah. Pertama, ilmu. Nombor 2, al-tajribah. Pengalaman hidup. Awak tidak akan nampak kecuali awak merasai benda itu. Awak tak akan rasa nak menderma kalau awak tak rasa murahnya rezeki. Itu dia panggil hikmah. Susah nak dijustifikasikan. Tinggi pula bahasa tu. Tak boleh nak digambarkan. Tak. Usia dia justifikasi. Gambarkan. Tak boleh nak gambarkan. Hanya orang yang derma, dia masuk duit 10, tiba-tiba dapat balik 100. Hanya ni boleh tajribah. Awak akan yakin dia awak dapat. Sekarang ni kalau orang yang tak pergi Mekah ni, orang tak pergi Mekah ni, dah pernah pergi Mekah? Nama apa? Muhammad Ali. Dari mana kamu? Indonesia. Yang Muhammad Ali. Satu hari nanti insyaAllah kamu akan sampai di Raudhah Nabi SAW. Amin. Amin. Muhammad Ali. Kamu pernah dengar orang cakap dalam Raudhah? Pernah kan? Kamu tahu tak bagaimana rasa duduk dalam Raudhah? Enggak rasa. Iya. Kerana kamu tak sampai. Itu sebab saya doakan kamu nanti satu hari kamu berada dalam Raudhah, nanti kamu akan ingat itu ustaz yang sokok tinggi. Namanya Ustaz Izhar. Dia pernah cakap pada hari Jumaat waktu mustajab doa, aku akan sampai dalam Raudhah. Satu hari kamu sampai, kamu ingat sama aku, kau doa sama aku. Ya Allah, macam ini rasanya aku duduk dalam Raudhah. Kita rasa nak menangis, kita rasa sebab, kita rasa hina. Aku berada dalam Raudhah. Raudhah min riyadil jannah. Satu bahagian daripada syurga Allah Azza wa Jalla. Apa lagi? Itu satu. Nombor 2, mana lagi syurga? Itu syurga yang Allah tentukan, itu syurga dalam syurga Allah. Nombor 2 ni, banding ilmu ni. Syurga, salah satu syurga daripada syurga Allah.
doa mustajab. Kita akan dapat feel. Nampak Kaabah, kita dapat rasa Kaabah, dapat cium Hajar Aswad, kita akan dapat feel. Itu pun tajribah. Kamu tidak akan dapat hikmah kecuali daripada tajribah, pengalaman hidup. Orang bisnes, tuan-tuan tanya orang-orang yang berjaya. Naik turun bisnes ni dekat Spa ni ramai yang datang kuliah saya orang bisnes. Datang dengan kereta-kereta mewah. Tanya dia, "Duk, macam mana ni bisnes?" Allah Akbar. Nak boleh ke tahap ini Ustaz, macam-macam rasa Ustaz. Pernah duduk tepi jalan, pernah minta hutang tak dapat dengan bank, kena reject, pernah menangis dekat tepi di bahu isteri. Macam-macam laluan nak sampai kepada kejayaan hari ini. Yang hari ini bila dia cakap dia masuk surah Kaabah ke depan. Sebelum sampai situ dia akan lagi macam-macam perjalanan. Itu sebabnya orang-orang macam ni bila dia jadi bot, pengurusi bot, dia ada pengalaman. Saya rasa jangan kita labur. Saya pernah ada pengalaman pelaburan ini merugikan. Dia ada pengalaman, itu sebagai hikmah yang tidak ada dalam buku, tidak ada dalam kitab. Itu sebabnya tuan-tuan kena tahu. Semua kita ni ada pengalaman masing-masing. Haji orang lama. Kalau saya tanya haji, mesti haji macam-macam pengalaman ada. Pengalaman hidup. Kalau orang tu kerja sebagai PDRM, dia akan ada pengalaman hidup sebagai seorang PDRM. Tadi saya dengan Tan Sri Asif, pengalaman dalam PDD cukup lama. Dia cerita macam-macam pengalaman dalam hidup dia sebagai seorang PDD. Pernah jadi KSU dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu, pengalaman itu tak ada dalam kitab. Dia susah untuk kita illustrate, susah untuk kita cerita, nak gambarkan. Sebab itu pengalaman dari kita. Itu sebabnya nombor 2, ingat kita ada tajribah, pengalaman hidup dia mengajar kita. Nombor 3, nak dapat hikmah tu macam mana? Musahabatul masyayikh. Kena selalu duduk dengan orang tua. Duduk dengan orang tua. Ali bin Abi Talib, menantu Nabi SAW, dia muda tetapi jiwa besar kerana dia berkawan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Abbas pada umur 15 tahun dia sudah menjadi mufti kepada semua kibari sahabat. Dia jadi mufti kepada sahabat-sahabat Nabi, antaranya Abu Bakar ada dalam tu, Umar pun ada dalam tu. Hebat, umur 15 tahun. Dia yang cakap tentang ayat Quran. Kalau dalam bab faraid itu banyak pentafsiran yang dibuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Umur 15 tahun. Kenapa dia menjadi bina? Sebab dia berkawan dengan Rasulullah SAW. Dialah budak yang telah didoakan oleh Nabi yang hari ini ustaz-ustaz baca masa nak doa, nak tahniah, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau bagikan anak ini jadi anak yang alim. Wa'allimhu ta'wil, dari riwayat, ada setengah riwayat wa'allimhu ta'wil. Alimkan anak ini sebagai seorang alim tafsir. Itu sebabnya Ibnu Abbas dikenali sebagai bahrun fit tafsir. Lautan ilmu tafsir ada pada Abdullah bin Abbas. Umur 15 tahun sudah boleh jadi mufti. Sebab apa? Sebab dia bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Dia ikut Nabi di mana-mana. Jadi macam kita tuan-tuan, nak berjaya dalam hidup, kena berkawan dengan orang. Jangan nampak orang tua ni tak ada kaedah. Nampak macam ni lah. Pengalaman banyak kan. Saya sembang dengan dia bab bola semua. Bab bisnes, naik turun bisnes, alhamdulillah. Bab istana, nak tahu adab-adab istana, tanya macam mana nak buat begini. Berapa lama? Lebih daripada 20 tahun hidup dengan istana. Pengalaman. Ada orang dia bisnes, kita kawan. Uncle, macam mana kita nak berjaya ke? Kau jangan, kau buat begini, buat begini. Contoh, saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang berlaku kepada seorang hamba Allah ni, kita selalu saya cerita. Pengalaman orang alim. Itu sebab bila nak buka apa-apa, kita panggil orang alim, orang tua yang alim. Dia nak buka kedai, dia nak buka kedai, dia panggil apa? Dia panggil apa? Kita nak buka kedai ni, kita nak buat soft launch, dia panggil perasmian. Nak buat perasmian. Jadi hari perasmian dia buat apa? Dia panggil Tuan Guru ni Al-Sulaiman. Tuan Guru ni makan hari. Dia makan hari, Tuan Guru ni dia sangat simple, makan dia simple. Nasi lauk pun dia makan. Tapi kita suruh lah. Dia kat Kelantan,
Ni saya cakap, sebab tu tokai di sini ni. Sebab saya pun pergi situ, dia bawa. Dia sampai, dia orang bawa pergi makan. Pukul 2 lebih. Tu makan. Dia kata tu guru mari dia. Saya tanya, pukul 2 tu dah habis lauk dah. Kalau saya datang mengejut ni memang tak ada lauk. Yang tinggal ulam je. Ulam dan wudu. Berbotol-botol wudu ni. Orang Kelantan tak ada wudu, macam tak ada lauk lah. Wudu wajib lah. Saya tanya dia, kata macam mana pukul 2 dah habis ni? Ramai betul datang. Dia kata masa tu guru mari, tu guru ini nasihat. Kita minta nasihat untuk Tok Guru. Walaupun dia bukan businessman, Tok Guru bukan businessman, tapi Tok Guru dia berkawan dengan businessman. Businesswoman datang jumpa minta pandangan, minta doa. Bila sampai, Tok Guru ambil makan, dia kata, bagus, orang Islam kena kaya. Orang Islam kena kaya. Sebab bila orang Islam kaya, dia boleh bersedekah, boleh wakaf, boleh zakat dan macam-macam ni. Cuma kalau nak kaya, ingat, balik kepada Islam. Kan dia selalu sebut balik Islam. Balik pada Islam. Nombor 3. Ingat, jangan kedekut. Jangan kedekut. Bisnes jangan kedekut. Kalau patut dengan harga tu boleh bagi telur sebiji, bagi telur sebiji. Ini tak potong 18. Macam mana nak murah rezeki? Harga sebiji telur, tapi kau potong 18. Itu tak boleh. Dia kata, bila sontek, dia panggil sontek. Bila mu sontek lauk, kan dia ada gulai kawah kan. Bila sontek gula bumbuh dalam pinggan, okay? Dalam pinggan, dalam mangkuk. Sepatut bumbuh 4 ketul dengan harga RM10. Tapi mu bumbuh net tu 7 ketul, terlebih 3 ketul. Jangan kuih balik. Kuih balik ni orang Kelantan kata jangan buang balik. Kan ada kawan dia bumbuh satu lebih, kuih balik tak ada. Itu pantang larang. Sebab apa? Fa innahu rizqun qad katabahu Allahu lil muslimin. Sebab itu ada rezeki yang ditetapkan Allah untuk orang. Wa rizquk. Depan tu rezeki kamu yang Allah dah tetapkan sebagai pemberi derma, pemberi sedekah, pemberi makan kepada orang. Sedangkan Nabi kata at'imut ta'am, bagi orang makan. Satadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dengan aman dan damai. Ya Allah cantik ni. Dia buat tu, lepas tu sampai ulam free, nasi pun tambah free, budu free. Walaupun budu tu free, bernilai tuan. Orang luar negara orang ada budu sedih tuan. Order datang kotak-kotak nak makan. Budu free, yang lain bayar. Ikan bayar, tapi Allah ramai orang keberkatan. Macam mana nak dapat itu? Dia dapat daripada khidmah, daripada pengalaman orang itu. Itu sebabnya tuan, 3 benda ni lah yang disebut oleh ulama yang menyebabkan kita mendapat hikmah. Hikmah ni lah punca kita dapat hidayah. Jadi insyaAllah saya doakan semua kita ini termasuk daripada orang yang mendapat hidayah. Amin. Orang yang mendapat takwa. Amin. Orang yang mendapat hikmah. Amin. Di bulan Ramadan yang mulia. InsyaAllah dengan cara ini saja kita dapat menjadi umat yang kuat, orang Islam yang hebat, orang Islam yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Allah, yang kurang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqih fi jemaah. Allah, saya berdoa yang